Baik, maksudnya di sini kita masih mempelajari tentang pemilihan guru, pemilihan ilmu, pemilihan rakan belajar dan sebagainya. Jadi di dalam tajuk pemilihan ilmu, maksudnya ilmu itu mesti dipilih kerana tidak mampu bagi seseorang itu menguasai semua jenis ilmu. Kerana usia itu singkat, umur manusia itu pendek, dia takkan mampu untuk mempelajari semua jenis ilmu yang ada di permukaan dunia. Jadi tak nak dia kena pilih. Oh ni nak belajar, ini tak payah belajar, ini belajar, ini penting, ini tak penting, dia kena belajar. Dia kena pilih. Jadi di sini kita dinasihatkan supaya mempelajari ilmu yang silam. Ilmu yang silam di sini maksudnya ilmu turath, ilmu ulama-ulama terdahulu. Ilmu-ilmu yang telah dipelajari dan diajari oleh ulama-ulama zaman dulu. Dan kita disuruh berwaspada terhadap ilmu yang baru muncul. Kemudian di sini dia kata, awasilah diri kamu daripada bersusah payah mendapatkan ilmu perdebatan yang lahir setelah hilangnya tokoh-tokoh ulama. Maksudnya kata jangan tak payah nak beria sangat belajar ilmu cara-cara nak berdebat. Di sisi kita berdebat ni tak kisahlah, maksudnya berdebat ni tak perlukan pada ilmu. Kita nak berdebat dengan orang, kita nak bercakap dengan orang, kita tak semestinya kena pergi belajar, ambil kursus dan seminar. Tapi pada zaman dulu, ilmu perdebatan ini dijadikan sebagai satu jenis ilmu yang penting. Seseorang itu kena duduk, kena belajar cara berdebat ni macam ni, kena berdebat macam ni, kena berdebat macam ni. Kan? Mungkin zaman dulu orang kena pergi kursus, namanya kursus ilmu berdebat. Mungkin kena pergi seminar-seminar berdebat. Jadi perdebatan ini menjadi satu perkara yang sangat dipentingkan pada zaman dulu. Sebenarnya zaman sekarang pun, kalau zaman dulu saya belajar di sekolah menengah, memang ada kursus suruh pergi berdebat. Ada seminar, ada kelas, ada latihan. Orang-orang yang pandai berdebat ni dianggap orang yang sangat power. Jadi kita dinasihatkan supaya jangan terlalu beria nak belajar ilmu perdebatan. Sampai sekarang, ilmu berdebat ni menjadi ilmu yang sangat diutamakan di beberapa tempat. Dan zaman dulu pun sama juga. Zaman dulu pun, ulama-ulama zaman dulu pun mereka terlibat dalam perdebatan. Yang ahli sunnah wal jamaah, dia akan berdebat dengan Mu'tazilah, dia akan berdebat dengan Jabariyah, aliran-aliran yang lain. Dalam ahli sunnah wal jamaah itu sendiri ada 4 mazhab. Setiap mazhab itu akan berdebat dengan mazhab-mazhab yang lain. Antara mazhab yang paling, kalau zaman dululah, antara mazhab yang banyak berdebat ni, mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhab Syafi'i. Dua ni memang kerja dia bergaduh kerja dia. Zaman dululah. Jadi mazhab Syafi'i dia akan berdebat membuktikan mazhab dia betul. Mazhab Hanafi kan berdebat, dia akan membuktikan mazhab dia betul. Jadi nak kata betapa pentingnya perdebatan itu pada zaman dulu, bayangkan dia orang berdebat daripada pagi sampai malam. Berhenti untuk sembahyang je. Habis sembahyang sambung balik debat. Bayangkan dia orang berdebat hatta pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak makan tak minum. Kita bulan Ramadan kita nak bercakap pun malas sebab apa? Takut kering tekak betul. Kalau boleh tak nak bercakap daripada pagi sampai malam tak nak bercakap sebab malas lah. Kan kering pula air liur kita kan. Dah lah tak boleh minum air. Ke bulan puasa boleh minum air juga? Tak boleh. Jadi kita kalau boleh nak bercakap pun malas lah. Dia orang kerja dia berdebat berapa pagi sampai petang. Sampai peringkat. Cuba bayangkan ya. Cuba bayangkan. Ada ulama zaman dulu kata, boleh berbuka puasa dengan kalau nak pergi berdebat. Boleh buka puasa. Boleh buka puasa kalau nak pergi berdebat. Ni fatwa lah, zaman dulu. Sampai macam tu sekali. Boleh berbuka puasa
Kalau nak pergi berdebat, mangai, saya pun tak tahu macam mana boleh keluar fatwa macam ni. Tapi nak kata punyalah panas perdebatan zaman dulu. Orang-orang yang pandai bercakap, pandai berpidato, pandai berdebat ni, dia respect. Sampai sekarang pun, siapa orang-orang yang biasanya dipuji, diangkat, dijunjung oleh orang? Orang pandai bercakap. Tengok ramai-ramai Perdana Menteri yang ada, siapa pandai bercakap, dia lah Perdana Menteri yang paling orang suka. Betul tak? Ada ulama' ramai-ramai. Ada ulama' tak pandai bercakap tapi ilmu banyak. Ada ulama' ilmu tak banyak, sikit je tapi pandai bercakap. Cuba tengok siapa lebih terkenal, siapa lebih disukai oleh orang. Yang pandai bercakap tu akan naik dulu. Ilmu sikit tapi pandai bercakap, dia ni confirm boleh naik atas lah. Ilmu banyak tapi tak pandai bercakap, yang ni duduk belakang. Jadi kepandaian bercakap, kepandaian berpidato ini menjadi satu perkara yang sangat utama. Dan kita dinasihatkan jangan beria sangat. Habiskan masa kamu untuk mempelajari ilmu perdebatan. Nak belajar ilmu debat sebab apa? Nak bergaduh, nak berkelahi, nak bersengketa sana sini. Jadi kita dinasihatkan di sini, dia kata, jangan kamu bersusah payah mendapatkan ilmu perdebatan yang lahir selepas hilangnya tokoh-tokoh ulama. Kerana apa? Kerana ilmu perdebatan ini menjauhkan penuntut ilmu daripada ilmu fiqah. Ilmu berdebat ni dia banyak guna ilmu mantik, ilmu logik akal. Ilmu mantik ni ada kalanya dia pelik-pelik. Tapi sedap belajar ilmu mantik ni. Contoh ilmu mantik kan. Contoh je. Kalau contoh je saya nak bagi contoh macam mana ilmu mantik ni yang orang gunakan untuk buat debat ni. Contoh saya kata Adam hari ni handsome. Contoh je. Tiba-tiba Adam marah. Dia kata, Ustaz, kalau Adam hari ni handsome, maksudnya minggu lepas dia tak handsome lah. Contoh. Kan, Ustaz, hari ni je ke saya handsome, habis sebelum ni tak pernah handsome. Tiba-tiba mengajuk pula dia. Adakah bila saya kata Adam handsome hari ni, maksud dia hari tu dia tak handsome? Boleh tak kita buat kesimpulan macam tu? Tak boleh kan? Tapi inilah ilmu mantik. Contoh. Kan? Kalau ada orang perempuan yang suka belajar ilmu mantik ni, habis suami dia, tuan-tuan. Suami dia puji makanan, sedaplah makanan hari ni. Tiba-tiba isteri tanya balik, habis yang sebelum-sebelum ni tak sedap? Suami pun pegang kepala, apa aku dah buat Orang puji makanan hari ni sedap, dia faham makanan sebelum-sebelum tu kira tak sedap lah. Habis lah. Ini namanya ilmu mantik, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau salah belajar, dia akan serabutkan kehidupan. Jadi ilmu mantik ni lah nanti diguna dengan ilmu debat. Jadi ada orang belajar mantik, belajar debat, dia nak semua nak belajar pasal berdebat saja. Maka kesannya adalah ilmu fiqah orang dah tak belajar dah. Orang dah tak belajar mana halal, mana haram, mana makruh, mana sunat, mana penting tak penting. Sibuk dengan nak berdebat dia kerja dia. Kemudian ilmu debat ini menghilangkan umur. Menghilangkan umur sebab apa? Sebab dia akan terlalu leka nak mencari hujah, nak berdebat dengan orang, nak tulis. Saya ni contohlah, kalau saya minggu depan nak berdebat, saya perlukan 1 bulan untuk saya prepare, kumpulkan poin-poin. Saya kena fikir, kalau saya cakap macam ni, nanti dia jawab macam ni. Kalau dia jawab macam tu, macam mana jawapan saya? Nanti saya jawab macam ni, nanti dia akan jawab macam ni pula. Kalau dia jawab macam tu, saya nak balas macam mana? Ini je dia belajar selama 1 bulan kerja dia. Jadi hilang, keberkatan umur pun hilang. Habis 1 bulan bersiap untuk berdebat sahaja kerja dia. Kemudian yang paling parah ini, ilmu perdebatan ini mewujudkan suasana liar dan permusuhan.
Bila semua pandai berdebat, kerja dia nak cari point, nak berdebat je kerja dia. Kan? Contoh, kalau semua orang pandai berdebat, contohnya saya kata, ini hukum dia adalah makruh. Tiba-tiba Ustaz Muhtar dengar, Ustaz, saya rasa ni bukan makruh Ustaz, ini hukumnya haram. Okay. Saya cakap balik, mana boleh kata haram, makruh je sebab dalil dia macam ni. Wah, dia jawab balik, tapi Ustaz, dalil Ustaz tu dhaif. Ini dalil yang lagi kuat kata haram. Saya pula kata, ini dalil walaupun kuat, tapi ulama kata makruh. Tengok, asyik cakap apa benda pun kerja dia nanti jadi debat belaka. Jadi sudahnya apa? Sudahnya bergaduh, sudahnya berkelahi, sudahnya mewujudkan suasana yang tak tenang, putus tali silaturahim. Inilah kerja nanti kalau kerja dia berdebat sahaja. Sebab tu orang-orang cerdik kan, dia kalau bercakap dengan seseorang, orang tu tak setuju, dia kata okeylah, tak apa, terima kasih ya, Assalamualaikum. Dia pun jalan, tak ada dah bercakap dah. Tak ada dah nak bercakap dengan orang-orang yang suka berdebat ni. Kita tak payah bercakap, biarkan dia, sebab debat dia tak sudah. Jadi bila ilmu debat itu yang diberikan perhatian dan keutamaan, maka mewujudkan suasana yang tegang. Di sini berdebat, pergi sana berdebat, ini tak puas hati, ini tak setuju, ini membangkang, berdebat je kerja dia. Cuba tengok, yang mewujudkan suasana permusuhan yang merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Masya-Allah. Dalam satu hadis, Nabi SAW telah bersabda, antara tanda-tanda kiamat itu adalah terangkatnya kasih sayang daripada hati manusia, dan akan bertambah banyak persengketaan sesama manusia. Antara tanda-tanda akhir zaman, terangkatlah kasih sayang daripada manusia. Sesama kawan-kawan pun tak reti nak berkasih sayang, bergaduh. Tak payah nak cerita kawan-kawan, sesama adik-beradik pun tak ada kasih sayang, bergaduh kerja dia. Awak kalau nama adik-beradik, lahir daripada perut yang sama, duduk dalam rumah yang sama, makan makanan yang dimasak oleh ibu yang sama, awak suppose ada tolerate, bertolak ansur. Nama adik-beradik. Bertolak ansur itulah petanda kasih sayang. Tapi bila dengan adik-beradik pun tak boleh tolak ansur, kasih sayang dah tak ada. Adik-beradik pun bergaduh merebutkan harta pusaka, contoh dia. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ada tak adik-beradik sendiri yang bergaduh zaman ni? Bersepah. Adik-beradik bergaduh, anak beranak bergaduh, jiran tetangga bergaduh, kawan-kawan baik pun bergaduh. Bergaduh sampai bermasam muka, tidak bertegur sapa, memutuskan tali silaturahim. Ini semua adalah petanda akhir zaman. Kerana Nabi kata akhir zaman akan berleluasa persengketaan perkelahian. Semua tempat nak bergaduh belaka. Semua orang nak berkelahi belaka. Jadi gambaran suasana akhir zaman yang Nabi tunjukkan, terangkatnya kasih sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, ada kalanya kita ada kawan-kawan. Kawan-kawan yang kita dah berkawan dengan dia bertahun-tahun. Tapi ada kalanya disebabkan masalah yang begitu kecil, hati itu koyak lah kata orang bahasa zaman sekarang ni. Koyak, hati itu tisu dia koyak, dia rabak. Persahabatan yang bertahun-tahun itu hilang macam tu sahaja. Hanya mungkin kerana tersalah cakap, hanya mungkin kerana kawan kita terlupa nak jemput kita pergi majlis akikah anak dia, contoh. Anak dia berkahwin, dia lupa nak jemput kita. Kita punya terasa dia tu sampai 7 keturunan kita tak nak pergi jumpa dia balik. Hanya kerana masalah kecil, bergaduh tak sudah. Ada orang pergi rumah perkahwinan, dia tak dapat duduk dekat meja VIP.
Sudahnya dia merajuk, lepas-lepas tu dia tak nak lagi pergi ke rumah kawan dia tu, sebab kawan dia tak bagi dia duduk dekat meja VIP. Apa kau jual ni? Apa kau jual ni? Hanya kerana beberapa perkara-perkara yang sangat kecil, hilang persahabatan bertahun-tahun. Hanya kerana ego yang ada dalam hati, hati itu terasa, hati itu sensitif, hilang persahabatan. Inilah yang Nabi kata, akhir zaman, kasih sayang terangkat, pergaduhan berleluasa. Hari ini kita tengok depan mata bagaimana kawan-kawan bergaduh, adik-beradik bergaduh, anak beranak pun bergaduh. Apa yang Nabi kata benar-benar telah ada. Kemudian antara termasuk tanda-tanda kiamat, terangkannya ilmu pengetahuan dan ilmu fiqah ke langit. Tengok, ilmu fiqah pun orang dah tak reti dah akhir zaman nanti. Akhir zaman nanti orang tak reti ilmu fiqah. Ilmu sembahyang tak reti, ilmu nak istinja tak reti, ilmu nak mandi wajib tak reti, ilmu nak bayar zakat tak reti, ilmu nak puasa tak reti, ilmu nak pergi haji tak reti, ilmu nak pergi umrah kita tak reti. Hari ni apa yang kita duk belajar kitab fiqah tu, syarat-syarat sembahyang, syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu, rukun-rukun sembahyang, ni perkara membatalkan solat, ini perkara tak membatalkan solat, ini sunan ab'ad, ini sunan hayat. Apa yang kita belajar itu pada hakikatnya membuktikan kiamat tu masih belum sampai lagi. Kalau kiamat dah dekat, tuan-tuan dan puan-puan, dah ilmu fiqah dah tak ada. Maksudnya ilmu, orang dah tak faham ilmu agama. Mana betul, mana salah, mana hak, mana batil, mana makruh, mana tak makruh, orang tak reti. Beruntung tak beruntung kita belajar ilmu fiqah yang menjadi bukti bahawa kiamat belum sampai lagi. Itu pun bila kita panggil orang suruh datang belajar fiqah, betulkan ibadat, itu pun orang tak nak datang. Kalau semua orang kat dunia ni dah tak nak belajar ilmu fiqah, besok tu insyaAllah kiamat. Kalau semua orang kat dunia ni bersepakat, aku tak nak mengaji dah fiqah ni, tak lama lagi kiamat tu. Sebab antara tanda-tanda kiamat telah dekat, terangkatnya ilmu pengetahuan, secara khususnya ilmu fiqah. Apa maksud ilmu fiqah? Maksudnya orang tak reti nak beribadat, orang tak reti nak berkahwin, orang tak reti nak menguruskan jenazah, orang tak reti nak berjual beli, orang tak reti nak selesaikan masalah-masalah jenayah. Bila tak reti semua, kiamat sampai. Jadi bila Nabi kata antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu, maka kita ni lah, walaupun dah sampai ke akhir zaman, kita ni nak merebut belajar ilmu, merebut belajar ilmu fiqah ni. Jangan semua orang besok dah tak nak belajar ilmu, tak nak belajar ilmu fiqah, kiamat. Demikianlah apa yang terdapat dalam hadis. Okey, selesai. Muka surat 15. Pemilihan guru. Yang ni serba salah sikit saya nak mengajar ni tuan-tuan pemilihan guru. Mengenai pemilihan guru, penuntut ilmu hendaklah memilih guru yang lebih banyak ilmu, lebih warak dan lebih tua. Jadi nak pilih guru, kena pilih guru yang banyak ilmu, yang lebih warak dan lebih tua. Saya yang duk mengajar ni tiga-tiga tak ada. Tiga-tiga saya tak ada. Jadi kalau nak tengok yang guru yang lebih tua ni kan, maksudnya makcik-makcik kena mengajar saya sepatutnya. Siapa nak ganti saya mengajar ke depan? Meh. Jadi diikutkan orang yang benar-benar layak menjadi guru, nak membimbing orang, nak membetulkan kesalahan orang. Pertama mestilah dia kena banyak ilmu. Banyak ilmu ni kan, banyak ilmu ni adalah satu perkara yang tidak dapat diukur dengan kayu ukur yang ada pada zaman sekarang. Kita zaman sekarang, kita nak kata dia ni banyak ilmu ni macam mana? Apa kayu ukur yang kita letak nak tengok dia ni banyak ilmu ke tak banyak ilmu? Apa dia? Macam mana agak-agak kita tahu dia ni banyak ilmu? Agak-agak lah.
Orang zaman sekarang banyak dia mengukur orang lain ada ilmu tak ada ilmu ni tengok kepada sijil akademik. Orang ni dah belajar ni degree. Daripada mana? Daripada Mesir. Masya-Allah, mesti banyak ilmu ni. Dah belajar degree dekat Mesir, lepas tu dia pula belajar master. Master kat mana? Master kat Tunisia pula. Masya-Allah, lagi tinggi ilmu dia. Lepas tu disambung lagi belajar PhD pula. PhD kat mana? Belajar kat Morocco PhD. Masya-Allah. Ini balik-balik boleh jadi mufti terus ni. Jadi seringkali ilmu itu diukur menggunakan sijil akademik. Dan percayalah cakap saya dah melalui degree, master, PhD. Sijil akademik zaman sekarang takkan menunjukkan keilmuan seseorang. Jangan percaya kalau dia ni master, degree, PhD kat luar negara ke mana ke, belum tentu dia melambangkan ilmu, tidak. Orang sekarang buat PhD itu melambangkan dia ni pandai menulis, bukan melambangkan dia banyak ilmu. Jadi kalau siapa-siapa menganggap si fulan banyak ilmu dia sebab dia belajar luar negara, belajar degree, master, PhD, okey, itu bukan kayu ukur menentukan ilmu, bukan. Walaupun masyarakat awam mereka seringkali terpengaruh dengan sijil-sijil tadi. Saya boleh buktikan orang yang ada PhD pun baca kitab Arab berserabut baris. Mubtada khabar fa'il maf'ul pun tak reti beza. PhD tu benda basic dalam bahasa Arab pun tak lepas, macam mana nak katakan orang berilmu? Itu kayu ukur yang biasa orang kita suka guna. Kayu ukur nombor 2 yang biasa orang kita suka guna untuk menentukan dia ni ilmu ke tak ada ilmu. Apa dia? Nombor 2. Tadi sijil akademik. Nombor 2 ni lagi famous. Apa dia? Pakaian. Saya ni kalau datang Darul Hikmah, saya pakai jubah, pakai serban, kan? Tangan kanan pegang tongkat, tangan kiri pegang tasbih yang 1000 tasbih tu. Kalau saya datang Darul Hikmah macam tu tuan-tuan dan puan-puan, 1 bulan Darul Hikmah ni akan penuh. Orang akan berebut datang sini sebab ada Syekhul Islam wal Muslimin datang mengajar. Ataupun contohnya saya berceramah di mana-mana, ceramah pakai serban, ceramah tu ceramah ini pakai ni pakaian. Habis. Orang akan terus cop, inilah ulama paling besar aku pernah jumpa, dia kata. Perangai orang zaman sekarang mengukur orang tu berilmu atau tidak berdasarkan pakaian. Orang awam. Ada nombor 3. Ini kayu ukur yang paling famous sekali, yang paling tak boleh pakai. Apa dia? Disiplin? Bukan. Perangai? Bukan. Apa orang awam suka guna untuk menganggap orang lain ni berilmu? Tidak lain tidak bukan adalah pandai bercakap. Ada orang khatam 1 kitab dia seumur hidup dia, tapi dia pandai bercakap, dia ini akan lebih dijunjung berbanding orang yang dah khatam 100 kitab tapi tak pandai bercakap. Ini hakikat zaman ni. Orang pandai bercakap, dia akan dianggap sebagai ulama besar. Tak pandai bercakap, kalau ilmu dia hebat macam mana pun, tak akan dianggap sebagai apa-apa. Sebab tu orang berebut nak bercakap hari ni. Macam saya kata tadi, belajar ke laut, belajar mengaji ke laut, buka kitab, baca mubtada khabar pun fail, fa'il maf'ul tak reti. Tapi dia pandai bercakap, orang menganggap dia ni orang alim, ustaz yang paling hebat, masuk TV, masuk radio. Sebab pandai bercakap. Jadi ini kayu-kayu ukur yang digunakan oleh orang awam. Nak tengok orang ni berilmu ke tak berilmu. Kan? Dan semua itu adalah kayu ukur yang tak boleh dipakai pun sebenarnya. Nak tengok orang tu berilmu tak berilmu, tengok dia ini, tengoklah macam mana dia membimbing orang, macam mana dia beramal dengan ilmu dia. Hikmah ke tak hikmah ketika dia menyampaikan ilmu. Ya. Jadi tengok, penting. Sebab tu saya nasihat kepada semua orang,
Jangan tengok orang tu pandai bercakap, kita terus nak pergi belajar dengan dia, kita rasa dia ni banyak ilmu. Tak boleh. Jangan sebab dia ada title PhD lah, profesor lah, pensyarah lah, tu lah, ni lah, kita kata dia ni alim, mesti boleh belajar dengan dia. Tak semestinya. Jadi di sini dia kata nak pilih guru ni macam mana? Pilihlah guru yang memang dia tu banyak ilmu dan lebih warak. Warak ni apa? Apa kita nak faham warak ni? Apa maksud warak? Warak maksudnya adalah dia ada sikap berhati-hati. Dia ada sikap berhati-hati. Dia sentiasa berhati-hati dalam segala yang melibatkan hukum hakam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada satu benda, benda ni kita tak tahu, benda ni harus ke tak harus. Kita tak pasti dia ni betul ke, haram ke tak haram. Maka automatik kalau orang warak, dia akan tinggalkan benda tu. Ini namanya sifat warak. Nanti kalau direzekikan kita belajar kita tasawuf, kita akan tengok apa maksud warak ni sebenarnya. Warak ini adalah meninggalkan perkara yang halal kerana berhati-hati dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ulama pernah menyatakan, tidak layak seseorang itu dipanggil warak selagi dia tak tinggalkan 99 benda yang halal kerana dia takut terjatuh dalam satu benda haram. Dia sanggup tinggalkan macam-macam benda yang dia rasa benda tu tak confirm halal serata-merata. Dia tinggal semua. Dia tinggal. Jadi bila dia takut terlibat dengan benda haram, dia tinggalkan semua benda-benda yang dia ragu-ragu, dia tak confirm, dia rasa benda ni macam tak 100% halal. Dia tinggalkan, maka saat itu dipanggil warak. Antara ulama yang terkenal dengan warak adalah Imam An-Nawawi. Kita selalu dengar kan nama Imam Nawawi kan? Imam Nawawi yang kitab 40 hadis dia tu akan dijadikan sebagai sukatan dipelajari di seluruh Malaysia, di sekolah-sekolah agama tu. Imam Nawawi pengarang Kitabul Azkar, pengarang kitab Riyadhus Salihin. Imam Nawawi antara tokoh ulama yang paling terkenal dengan sifat warak dia. Imam Nawawi ni asal daripada Damsyik. Damsyik ni mana? Di Syria. Selama Imam Nawawi duduk di Damsyik, dia tak pernah makan buah-buahan di kota Damsyik. Kalau dia tahu buah itu berasal daripada kota Damsyik, dia tak akan sentuh buah tu. Tapi kalau buah daripada luar negara, dia akan makan. Orang bertanya, kenapa you tak makan buah-buahan daripada kota Damsyik? Maka Imam Nawawi kata, buah-buahan yang ada di kota Damsyik ni, banyak buah-buahan itu daripada kebun-kebun yang dulunya pernah diwakafkan kepada orang miskin. Tanah-tanah wakaf tu, orang wakafkan tanah ni kepada orang miskin, tapi tanah itu diambil oleh kerajaan, lalu ditanam pokok, keluar buah daripada tanah itu. Maka saya rasa buah-buahan itu tak halal untuk dimakan, kerana hasil dia datang daripada tanah wakaf untuk orang miskin sahaja. Sampai macam tu sekali Nawawi kata, tak nak, tak apa, aku tak makan buah-buahan pun tak apa. Yang penting tak nak ambil pun benda syubhat. Takut buah-buahan itu bukan benda yang halal bagi dia. Ada seorang lagi ulama, selama 40 tahun dia tak pernah makan kambing, daging kambing. Bila ditanya, kenapa you tak nak makan daging kambing? Dia kata apa? Dulu ada seekor kambing, sifulan-sifulan yang hilang, dicuri oleh orang. Jadi saya takut daging kambing yang dihidangkan pada saya tu, itulah daging kambing yang dicuri dulu tu. Jadi sebab tak nak termakan daging kambing yang dicuri, dia sanggup tinggalkan kambing 40 tahun. Takut-takut yang dia termakan tu kambing yang pernah kena curi dulu tu. Ini waraknya ulama' zaman dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak cerita bab warak ni, Masya Allah, bersepah. Jadi nak cari tok guru alim ulama' yang ada sifat warak ni susah dah zaman sekarang.
Yang ada tok guru sekarang ni dia balon ni, apa depan mata dia balon dia. Yang penting sedap, makan. Makan banyak-banyak, lepas tu gout, lepas tu tak boleh berjalan. Jadi orang zaman sekarang nak duduk bab warak ni punyalah susah. Tapi orang yang warak inilah ilmunya berkat. Orang yang menjaga diri dia daripada semua benda-benda yang haram dan benda-benda syubhat, ilmu dia ni lah berkat sebenarnya. Sebab itu disuruh kita ni tengok mana-mana tok guru, mana-mana alim ulama, ustaz, dia suka mengambil ringan benda-benda yang khilaf, maka dia ni jauh daripada warak. Contoh forex. Kita masalah forex ni almost ramai dah, majoriti fatwa kata haram dah. Ada pula segelintir kecil, segelintir sikit orang kata benda tu halal. Tiba-tiba kita jumpa ramai pula ustaz-ustaz yang ambil pandangan yang sikit punya orang, dia pergi main forex. Majoriti kata fatwa dah kata haram dah. Fatwa Perlis, fatwa KL, fatwa Negeri Sembilan, JAKIM lah, negara, luar negara, ramai alim ulama kata haram forex ni, melibatkan riba. Tiba-tiba ustaz-ustaz pergi main forex. Nak tanya, mana hilang sifat warak ni? Mana hilang sifat warak? Itu baru satu contoh masalah forex ni. Banyak lagi masalah-masalah lain yang melibatkan sifat warak. Ya. Jadi nak pilih guru, pilihlah yang banyak ilmu, yang lebih warak dan yang lebih tua. Yang bab lebih tua ni tak ada komen lah. Ya, tak dapat nak komen lah tuan-tuan. Saya faham ya, makcik-makcik tak nak belajar dengan saya sebab saya ni muda lagi. Pergilah cari orang tua, ganti mengajar. Ataupun tunggu saya tua dulu, lepas tu belajar dengan saya. Lagi susah tak? Jadi tengoklah, kalau kita ada option, kita ada pilihan. Oh, ustaz ni dia tua, ustaz ni muda. Kalau nak pilih yang lebih tua, silakan. Tapi kita ni jarang kita ada option. Macam mana Ustaz Tariq seorang je lah yang mengajar kat sini. Belajarlah dengan dia. Ya, tua ke tak tua ke, belajar je lah. Sebab tak ada option, macam mana tak? Baik. Sebagaimana Imam Abu Hanifah yang dirahmati Allah memilih gurunya Hammad bin Sulaiman, Abu Sulaiman, setelah dia fikir dan ditelitinya. Imam Abu Hanifah berkata, aku berpendapat beliau, maksudnya guru dia Hammad, adalah seorang yang tua, lebih tenang, lebih santun dan tersangat sabar. Tengok, kenapa disuruh pilih orang tua? Sebab orang tua ni matang. Orang tua ni dia darah dah sejuk. Bukan darah sejuk tu maksudnya dia ni reptilia, bukan. Darah sejuk ni maksudnya dia relax, dia tenang, tak cepat melatah. Orang muda-muda ni ada kalanya ilmu walaupun banyak, tapi emosinya cepat terbakar. Orang muda-muda ni ada kalanya, ustaz-ustaz muda, kalau dia tengok ada anak murid tak hormat ke dia, melenting dia, marah dia, merajuk cepat. Ustaz dah cakap jangan ni, jangan macam ni, jangan macam ni, anak murid tak dengar. Dah ustaz merajuk, dia tinggalkan anak murid tu, dia pergi. Ini darah muda. Walaupun ustaz, tapi sebab darah muda, cepat marah, cepat melatah lah kita panggil. Berbeza dengan orang-orang dah lama, orang dah tua. Dia tengok anak murid tu tak dengar cakap dia pun, dia tahu macam mana nak selesai. Dia relax je. Saya pernah jumpa tuan-tuan, anak murid melenting depan tok guru. Tok guru dia relax kan? Dia pandang, dia senyum. Besok tu anak murid tu datang cium tangan tok guru minta maaf sangat. Boleh je kalau tok guru tu dia melenting balik pada anak murid. Contohlah saya kan, cuma makcik-makcik marah ke saya, tengok saya jadi apa. Contoh je. Ini orang muda kan, dia bukan jenis yang bersabar, dia bukan jenis yang kontrol emosional, dia tak tenang ada kalanya. Kebanyakan orang muda macam tu sifat kan.
Tapi orang-orang tua dah veteran-veteran ni dia relax. Anak murid melenting pun dia relax. Sebab dia tahu nanti anak murid tu akan datang cari dia balik. Itu yang banyak berlaku kita tengok. Jadi belajar dengan orang yang telah berusia, yang dah matang, yang dah masak ilmu dia, ini lebih berkat lagi berbanding belajar dengan orang muda yang belum tentu istiqamah, yang belum tentu terkawal emosi, belum tentu ikhlas. Saya kalau diberi peluang memilih nak belajar dengan tok guru yang tua ke tok guru muda, of course saya akan pilih tok guru yang tua. Sebab banyak kelebihan daripada banyak sudut. Jadi Imam Abu Hanifah kata, saya pilih guru saya Imam Ahmad ni sebab apa? Sebab dia ni seorang yang tua, lebih tenang, lebih santun dan lebih sabar. Ini kelebihan. Seterusnya Imam Abu Hanifah berkata, aku telah menetapkan diriku untuk bersahabat dengan Hamad bin Sulaiman. Dari itu aku mulai tumbuh, iaitu membesar sampai ke peringkat mampu berijtihad. Menurut katanya lagi, aku telah mendengar seorang hukama dari negeri Samarkand berkata, salah seorang penuntut ilmu telah bermusyarat denganku dalam perkara menuntut ilmu, yang mana beliau berazam pergi ke negeri Bukhara kerana menuntut ilmu. Maksud dia, bila anak murid ada tok guru dia yang dah tua, yang berpengalaman, yang dah masak, maka dalam banyak keadaan dia perlu bertanyakan pandangan tok guru dia sebelum melakukan apa-apa urusan. Seseorang yang ada gurunya, yang tua, yang pengalaman, yang banyak dah jumpa, dah makan garam dalam kehidupan, maka dalam apa-apa hal pun dia kena rujuk kepada tok guru sebelum melakukan apa-apa. Sebagai contoh, saya pernah jumpa kan, ada seorang ni di Peguam. Dia ni peguam. Dia sebelum nak masuk mahkamah, nak berdebat, nak buat kes ke apa ke, dia akan call tok guru dia dulu. Assalamualaikum Syekh, saya nak pergi mahkamah ni, apa pandangan Syekh kalau saya cakap macam ni, saya cakap macam ni, saya cakap macam ni. Sebelum masuk mahkamah, dia call Syekh dia dulu. Kalau dia dapat anak contohnya, dia akan call Syekh dia, minta nama. Syekh itu yang akan memberikan nama untuk anak dia. Dia nak hantar anak dia pergi sekolah, dia tak tahu nak pilih sekolah mana, dia akan call Syekh dia dulu. Syekh, agak-agak sekolah apa yang bagus kalau saya pilih untuk anak saya? Dan universiti mana yang bagus untuk anak saya? Apa jua perkara-perkara keputusan yang dia nak buat dalam hidup dia, dia akan call Syekh dia, tanya dulu. Kerana dia percaya orang alim, orang sufi, orang saleh, bila dia membuat keputusan, ada berkat pada keputusan tersebut. Berbanding diri sendiri yang buat keputusan, belum tentu ada berkat. Itu adab dengan orang-orang alim. Serahkan urusan kita ni kepada orang alim, biar dia yang membuat, carikan keputusan untuk diri kita. Sebab kita berharap keputusan yang dia buat itu lebih diberkati oleh Allah berbanding keputusan yang kita buat. Sebab mungkin orang itu lebih dekat dengan Allah daripada kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita bila belajar berguru dengan orang-orang yang tua, maka kita kena banyak meminta pandangan daripada diri dia. Demikianlah sepatutnya bagi seseorang penuntut ilmu, dia perlu bermesyuarat dalam setiap urusannya kerana Allah Ta'ala telah memerintahkan Rasulnya supaya bermesyuarat dalam semua urusan. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW adalah insan yang maksum, terpelihara daripada melakukan dosa dan kesilapan. Nabi bila membuat satu keputusan, Nabi buat keputusan itu dengan wahyu daripada Allah. Kalau Nabi buat satu keputusan, agak-agak keputusan tu agak-agak betul ke salah? Mesti betul, sebab Nabi maksum. Tapi itu pun Allah suruh Nabi untuk banyak bertanyakan pandangan orang lain. Nabi yang maksum pun Allah Ta'ala kata, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Ya Rasulullah, pergi mesyuarat, minta pandangan daripada sahabat-sahabat kalian, sahabat-sahabat kamu. Kalau Nabi yang maksum pun Allah Ta'ala suruh
minta pandangan orang lain, maka lebih-lebihlah diri kita yang sering kali memang sentiasa buat dosa. Selalu buat silap ketika membuat keputusan. Ingat cakap saya, berbeza seseorang yang biasa tanya pandangan orang lain sebelum membuat keputusan dengan seorang yang suka buat keputusan diri dia sendiri. Beza antara dua orang ni, beza dia lain. Saya kenal seorang saudara saya, umur dia 75 tahun. Tua tak 75 tahun? Tua dah. Dia kerja sebagai seorang peguam. Dia dah kerja sebagai peguam, saya rasa 40 tahun, 45 tahun. Dia dah jadi senior lawyer dalam satu firm yang besar. Dia sebelum nak buat satu keputusan, dia akan panggil semua ahli keluarga dia dulu bincang. Anak-anak dia semua dia bincang dulu baru buat keputusan. Maka keputusan yang dia buat biasanya keputusan yang bagus, yang menguntungkan semua pihak, keputusan yang bernas. Berbanding seseorang yang dia bukan jenis yang suka minta pandangan orang, terus buat keputusan sendiri. Banyak keputusan-keputusan yang dibuat itu biasanya akan tersilap, tersasar. Sebab itu kita ni digalakkan bila nak membuat satu keputusan dalam satu-satu urusan, jumpa orang lain yang lebih berpengalaman, yang lebih pakar dalam bidang, yang lebih tahu benda tersebut, bincang dengan dia. Apa pandangan you kalau saya buat macam ni? Atau apa option yang lebih baik you cadangkan? Bincang. Minta pandangan orang lain. Itu lebih mendatangkan berkat daripada kita rasa kita ni pandai, kita ni cerdik, kita rasa keputusan kita mesti betul, tapi hujungnya salah. Ya. Jadi adanya tuntutan yang kuat kepada seorang mukmin untuk banyak meminta pandangan daripada orang lain. Jadi kita nak buat keputusan, mintalah pandangan orang lain. Begitu juga kalau ada orang datang kat kita minta pandangan kita. Dan ada orang datang, dia tanya, apa pandangan you kalau saya pindah rumah contoh. Kita kenalah bagi pandangan yang kita tahu. Kita bagilah pandangan yang bagi kita, pandangan itu benda yang bernas. Jangan tiba-tiba kita kata, saya tak tahulah, saya pun tak cerdik lah. Padahal kita tahu. Jadi kalau orang minta pandangan dengan kita, maka berilah pandangan yang terbaik. Boleh jadi pandangan kita itu boleh mengubah hidup dia. Ya. Baik, itu sedikit sebanyaklah ya berkaitan dengan masalah. Di sini dipanggil mesyuarat. Kalau mesyuarat dalam bahasa kita, kita faham mesyuarat macam mana? Duduk dalam bilik, duduk 5-6 orang, ada MC. Lepas tu mesyuarat, bincang-bincang. Lepas tu ada minit mesyuarat. Oh, saya setuju, saya membangkang. Bukan mesyuarat tu yang dimasukkan dalam kitab ni. Mesyuarat di sini maksud dia minta pandangan orang. Itu je. Kalau saya nak buat satu benda, saya minta pandangan Ustaz Mokhtar. Ustaz Mokhtar rasa macam mana kalau saya nak buat macam ni? Ustaz Mokhtar pun kata, saya rasa tak boleh Ustaz, bahaya ni, risiko tinggi. Itu maksudnya mesyuarat, tak tahu? Minta pandangan tu maksudnya mesyuarat lah. Bukan maksud mesyuarat itu mesti kena duduk 5-6 orang. Lepas tu kena ada MC. Lepas tu kena buat minit mesyuarat. Memang itu pun mesyuarat juga. Tapi yang dimaksudkan dalam kitab ini, mesyuarat maksudnya adalah minta pandangan orang lain. Cuba tengok ya. Dia kata, kerana Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya supaya bermesyuarat. Maksudnya meminta pandangan dalam semua urusan. Walaupun tiada orang lain yang lebih bijaksana daripadanya. Masya Allah, tabarakallah. Tiada insan yang lebih pandai daripada Nabi. Itu pun Allah suruh Nabi minta pandangan orang lain. Cuba kita fikir. Baginda kerap kali bermesyuarat dengan para sahabatnya dalam semua urusan. Termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Dalam bab rumah tangga pun Nabi minta pandangan daripada para sahabat. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Talib, sesiapa yang bermesyuarat tidak akan ditimpa kebinasaan. Sayyidina Ali kata,
Siapa yang suka minta pandangan daripada orang lain sebelum membuat keputusan, maka dia ni takkan binasa. Kalau terbalik dengan ayat tu, dia jadi macam mana? Orang yang suka minta pandangan orang lain, dia takkan binasa. Okay. Kalau orang yang tak suka minta pandangan orang lain, orang yang suka minta pandangan orang lain, dia takkan binasa. Orang yang tak suka minta pandangan orang lain, binasa. Bila dia buat satu keputusan ikut otak dia, dia rasa keputusan tu betul, boleh jadi keputusan tu salah, membuatkan dia rugi, membuatkan dia binasa. Berbeza dengan kalau dia membuat satu keputusan, dia tanya dulu 5-6 orang. Dia minta pandangan 5-6 orang. Lepas itu dia fikir, dia baru buat keputusan. Ini lebih selamat. Kerana keputusan yang dibuat itu adalah hasil pemikiran daripada 5-6 orang. Ini pentingnya. Ya, ini tuan-tuan dan puan dipanggil ilmu kehidupan. Orang yang hebat dalam hidup dia ni, salah satu ciri-ciri dia adalah dia tahu macam mana nak membuat keputusan, iaitu dengan merujuk kepada orang-orang yang selayaknya. Ramai orang ikut suka hati, ramai orang buat kerja, buat keputusan ikut suka hati, sudahnya membawa kepada kerugian dan kebinasaan. Wallahu a'lam. Kita berhenti di situ. Nak sambung ke nak berhenti? Dia dah azan dah ni. Stop. Okay, kita ikut cakap Adam. Ya, kita ikut cakap Adam. Adam kata stop, kita stop. Kalau Adam kata kita jalan, kita jalan. Sekali lagi, stop ke jalan? Berhenti. Okay, cukup lah ya. Adam macam tahu-tahu je ustaz perut dah lapar. Jadi dia suruh berhenti tu sebab nak suruh ustaz makan lah. Yalah, lepas-lepas semua tu lah. Ada apa-apa soalan ya tuan-tuan dan puan? Untuk makluman semua ya, kita punya kelas-kelas Quran semua dah aktif balik. Kita dah onkan balik dengan keberadaan ustaz yang baru, Ustaz Firdaus. Jadi kelas kita yang ramai-ramai pun on balik. Kelas yang seorang-seorang pun on balik. Kalau ada siapa nak join kelas secara online pun kita on balik. Semua kelas-kelas Quran semua on balik. Jadi kalau ada siapa-siapa sahaja yang ada di sini ataupun orang-orang yang macam-macam kenal, dia nak sambung belajar Quran, nak belajar tajwid, makhraj dan sebagainya, boleh berhubung dengan Ustaz Mota untuk menentukan kelas. Dan yang memang dah tentu dah kelas dia tu, boleh ambil nombor Ustaz Firdaus, boleh kontak terus Ustaz Firdaus. Nak confirmkan ada kelas ke, tak ada kelas ke, pukul berapa kelas apa semua, boleh je kontak dengan Ustaz Firdaus, tak ada masalah. Ya, boleh berhubung dengan Ustaz Mota atau dengan Ustaz Firdaus. Yang penting jangan kontak saya pula. So saya tak susun kelas Quran. Kelas Quran Ustaz Mota dengan Ustaz Firdaus akan susun. Ya, jangan tiba-tiba Assalamualaikum Ustaz Taurik, ada tak kelas Quran hari ini? Memang saya takkan jawab. Okey, itu saja. InsyaAllah kita jumpa nanti hari Khamis. Silakan. Kenapa kita tak boleh berguru dengan orang yang tidak warak? Kerana orang yang tidak warak pada hakikatnya dia tidak beramal dengan ilmu yang ada pada diri dia. Bila seseorang itu memiliki ilmu, maka pastinya dia akan bersikap dengan sikap warak. Bila dia tidak bersikap dengan warak, maka maksud dia tidak beramal dengan ilmu dia. Orang yang tidak beramal dengan ilmu dia, maka ilmu itu ilmu yang tidak bermanfaat. Okey. Kita dah belajar ilmu agama ni sekian-sekian lama dah. Ada orang dah belajar ilmu agama dah 5 tahun, ada yang dah belajar 10 tahun, ada yang dah belajar 20 tahun. Macam mana kita nak tahu ilmu agama yang kita belajar ni, ilmu yang berkat atau tak berkat, ilmu yang manfaat atau tak ada manfaat? Macam mana kita nak tahu? Apa kayu ukur dia? Satu je. Tengok amal itu bertambah atau tidak. Tengok kita ni boleh beramal tak dengan ilmu kita yang semakin bertambah. Kalau kita boleh beramal dengan ilmu yang semakin bertambah, tandanya ilmu itu bermanfaat.
Tapi kalau semakin bertambah ilmu, amal tak bertambah, bahkan amal semakin sedikit, itu tandanya ilmu itu adalah ilmu yang tak ada berkat. Jadi bila seseorang itu ada sifat wara', maksudnya dia beramal dengan ilmu dia. Bila orang tu dapat beramal dengan ilmu dia, itu tandanya ilmu itu berkat. Maka sebab itulah kita nak pergi ambil ilmu dia yang berkat tu tadi. Kalau kita tahu dia ni tak beramal dengan ilmu dia, maksud dia ilmu dia tak ada berkat, buat apa lagi nak ambil ilmu dengan orang macam tu? Ilmu dia tak ada berkat. Ilmu yang ada pada diri dia tak dapat menyelamatkan diri dia sendiri daripada kemarahan Allah. Macam mana dia nak menyelamatkan orang lain pula? Faham tak cerita ni? Jadi sifat wara' itu adalah tandanya ilmu seseorang itu berkat dan layak diambil ilmunya. Kalau orang tu tak ada sifat wara', maka tandanya ilmu dia tidak berkat dan tak payah ambil. Tu jelah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.